Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim, amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan sedikit pinjaman masa kepada kita untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, terutama pada malam Sayyidul Ayyam, malam penghulu segala hari, ini pada hari Khamis, malam Jumaat, mudah-mudahan ia adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum Ustaz nak memanjangkan kalam ataupun kita katakan ta'aruf kita, ataupun kita katakan majlis ilmu kita pada malam yang mulia ini, Ustaz diberi maklum bahawasanya menjadi kebiasaan di tempat kita, terutama pada malam hari Khamis, malam Jumaat, kita akan membacakan suratul Kahfi 10 yang pertama. Alhamdulillah, biasa kita melazimlah kalau Ustaz mengajar dalam solat kuliah duha tu, memang ni antaranya yang kita terapkan, terutama pada kaum ibu lah, kuliah muslimat biasanya 10 yang pertama, 10 yang terakhir. Jadi insya-Allah malam ni kita baca 10 yang pertama. 10 terakhir kata Abang Zul balik baca kat rumah, kata dia. Sebab ada majlis ilmu, insya-Allah tak apa. Jadi sama-sama boleh kita membaca suratul Kahfi pada hari ini ataupun pada malam ni. Jadi insya-Allah jikalau ada pahala yang Allah Taala campakkan kepada kita, berikan kepada kita, kita juga hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Jadi kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Satu petanda, satu keadaan yang begitu baik. Sehingga baginda Nabi SAW sebut dalam hadis, sesiapa yang menghafal, ba'dar riwayah sebut sesiapa yang membaca 10 yang pertama daripada suratul kahfi, 10 yang terakhir daripada suratul kahfi. Nah, kalau boleh 110 ayat itulah. Nah, tapi kalau tak berkesempatan, nah, Allah Ta'ala bagi kepada kita boleh baca sedikit, 10 pertama, 10 terakhir. Sama ada hafal ataupun baca, Rasulullah SAW beri jaminan akan jauh daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Nah, kerana fitnah yang paling terbesar, fitnah yang paling berat, dan tidak ada lagi fitnah selepas daripada itu adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Sebelum kedatangan fitnah Al-Masihud Dajjal, macam-macam berlaku. Fitnah orang baik dengan orang baik, fitnah ulama, fitnah orang meniaga dengan orang meniaga, fitnah anak beranak dengan anak beranak, dan yang terakhir sekali akan tempuh fitnah yang paling besar, iaitulah fitnah Al-Masihud Dajjal. Tidak ada lagi dah. Selepas kedatangan Al-Masihud Dajjal, tak ada lagi dah. Oh Ustaz, ada warning pada kaum dia. Jangan sama sekali terlajak lidah kalau bahasa kita. Ataupun dalam bahasa kita, jangan memandai-mandai nak cakap. Alah Ustaz, tak apa Ustaz. Nah, alah dekat Dajjal tu dah nampak dahi dia kat Farah. Di mata dia tadi tu Ustaz dah nampak sebelah kiri terbonjol-bonjol. Setengah riwayat kata buta, setengah riwayat kata mata dia hanya satu saja. Pedulilah. Nah, ketiga-tiga tu betul kata ulama. Boleh jadi mata satu, boleh jadi ada dua mata, sebelah kiri buta. Boleh jadi ulama sebut ada dua mata, sebelah kiri mata hitam dengan mata putih terbojol, terkeluar. Pedulikanlah, nah, pokok pangkalnya betul Dajjal akan keluar. Maka baginda Nabi SAW kata, jangan bercakap. Alah Ustaz, tak ada apa-apa. Relaxlah Ustaz. Kita mengaji dah. Jangan, kata Nabi, kerana fitnah yang paling besar adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kalau boleh jangan tinggal. Nah, kalau biasanya daripada kalangan kita baca lepas daripada subuh pagi Jumaat, tak kisahlah. Nah, subuh pagi Jumaat ke, malam Jumaat ke, tak kisah. Nah, kita amalkanlah. Tak boleh nak baca kahfi, setengah masjid, setengah surau, buat bacaan Yasin, teruskan. Ada setengah masjid surau, nah, buat kuliah agama, teruskan. Nah, setengah masjid dan surau Khamis malam Jumaat buat majlis mengingati Nabi, majlis Maulidur Rasul, majlis selawat kepada Nabi, buat, jangan duk kelahi. Ni kadang-kadang bergaduh, oi bid'ah tu baca Yasin tu, la ilaha illallah. Nah, tak boleh tu kuliah agama, kena baca kahfi. Kita pun buatlah baca kahfi. Nah, ada 4 minggu. Minggu terakhir buat, bulan pertama tak nampak pun muka dia. Bulan kedua tak nampak juga dia yang syur. Bulan ketiga hantar perisikan pergi tengok dekat mana hamba Allah ni tadi. Khamis malam Jumaat. Nah, syurkan kepada kita untuk buat bacaan suratul kahfi. Rupa-rupa pegawai perisikan bagi tahu duduk kedai mamak. La ilaha illallah. Nah, syur tu nampak cantik dah, tapi tak datang juga. Nah, tak kisahlah, yang kita nak tengok Khamis malam Jumaat apa yang kita buat. Lah ni anak-anak kita dekat mana? Kaum kerabat kita, jiran tetangga kita. Jadi insya-Allah kita akan kupaskan lebih kurang beberapa minit masa yang diberikan kepada Ustaz. Alhamdulillah lah, tak ada nota lah kat sini.
Biasa kalau ustaz kuliah tempat-tempat baru ni, Assalamualaikum ustaz. Biasa ada nota kadang-kadang. Nah, ikut SOP, berhenti ketika azan isyak dan sambung 5 minit sahaja dalam kurungan SOP. Ada kuliah ustaz baru ni lagi lah. Kalau ustaz lebih, dia buat kaki tambah, nota kaki. Kalau ustaz lebih masa, potong allowance, kurang asam betul. Nah, ada juga macam tu. Nah, alhamdulillah ni nampak-nampak tak ada ni Abang Zul. Nah, nampak macam boleh tarik je ni. Nah, jadi tak apalah, tak adalah lebih sangat. InsyaAllah kita cuba tengoklah. Isyak kita dalam 8.20 kita cuba tengok nanti insyaAllah. Baik, sebelum ustaz nak melanjutkan orang kata kuliah kita, ustaz nak ta'aruf dulu. Sedikit sebanyak latar belakang ustaz. Sebelum ni dah banyak kali berhubungan dengan Abang Zul kita, alhamdulillah. Nah, daripada online pun rasa ustaz banyak kali juga, hampir 3-4 kali juga. Nah, jemputan secara alam maya, alhamdulillah. Nah, dan inilah kali pertama Allah Taala rezekikan ustaz. Dan Allah Taala rezekikan ibu-ibu ayah untuk bersama-sama kita bertentang mata, untuk kita mengeratkan silaturahim, untuk kita berukhuwah. Nabi sebut 3 golongan yang akan berada di dalam syafaat naungan Allah Taala besok. 3 golongan yang boleh bagi bantuan, kabel besar. Pertama, syafaat aku, kata Rasulullah. Syafaatul uzma, paling besar. Tak boleh beat dah ni. Nah, ini orang panggil kalau kita dalam penjara tu, daripada gantung sampai mati, hakim hukum, tiba-tiba tukar penjara seumur hidup. Macam mana? Seronok tak seronok? Oh, ya Allah ustaz. Sujud syukur. Besok dekat akhirat, daripada api neraka, contoh, wal'ayazubillah min zalik, tukar kepada syurga. Siapa boleh buat? Rasulullah saja boleh buat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah yang boleh tarik. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada golongan syafaat para alim ulama yang hatinya betul-betul ikhlas untuk mengajar, ikhlas untuk menyampai, ikhlas untuk kita kata berkongsi ilmu dengan umat Nabi. Ini 2. Nah, yang akan boleh bagi syafaat. Dan yang ketiga, Nabi sebut di dalam hadis, seorang manusia, seorang insan, seorang muslim, dia berkasih sayang di atas dunia, baik ustaz dengan ibu-ibu ke, ustaz dengan ayah-ayah ke, kita ada ukhuwah, kita ada silaturahim, kita ada relationship kerana kasih kita kepada Allah, kerana sayangnya kita kepada Allah, kerana hubungan atas jalan takwa. Nabi SAW sebut, kawan anda, kawan anda, kawan kamu boleh tarik tangan kamu besok di akhirat besok. Sebab tu ada seorang ulama di Indonesia, dia bahaskan bab hadis nombor 3 ni. Dia kata kalau tuan-tuan yang ramai-ramai dalam ni besok dah masuk syurga, tak nampak saya yang duduk di hadapan ni tadi dalam syurga, kalian tolong cari saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada perbahasan, saya tengok satu video. Nah, dia kata tolonglah. Belum tentu lagi yang duduk depan ni Allah Ta'ala bagi tempat yang terawal. Belum tentu. Nah, boleh jadi ibu-ibu ayah-ayah macam kita doa lah. Kita doa lepas habis solat tu. Kenapa dituntut dalam mazhab Syafi'i kita doa secara berjemaah? Kerana mungkin doa imam tadi baca tadi ada hijab. Imam pun dosa banyak, ustaz pun dosa banyak. Tapi ramai-ramai yang solat berjemaah tu, kita tak tahu siapa yang betul-betul ikhlas di sisi Allah. Sekali dia aminkan itu tadi dengan kita-kita yang berada, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dengan kita dapat tempias. Amin, amin. Waktu ustaz mengaji di Bangil, Pasuruan, Indonesia. Nah, kalau berkenaan dengan amin ni, amin dalam solat tak payah ceritalah. Waladhdallin tu bergema masjid tu. Nah, di Indonesia lah, di Pasuruan, Bangil. Ustaz mengaji di sana, tuan-tuan ambil dalam bahasa lurah. Nah, mufradat belajar bahasa Arab lah, pergi sambung dekat sana. Kemudian kita sampai tu, subhanallah, tengok dia punya amin macam nak terbalik masjid. Nah, amin dalam solat. Habis daripada semayang pula, imam doa kan, amin, amin. Sebab tu ulama sebut daripada kalangan kita boleh jadi ada doa orang yang terhijab, yang tersakat, yang tergantung, yang disekat ataupun dihalang oleh Allah, tetapi ada daripada kalangan kita hati dia benar-benar
Nah, dia datang dalam masjid, dia datang dalam surau, dia duduk aktikaf, dia semayang salat sunat tahiyatul masjid, hati dia dekat dengan Allah. Nabi sebut alaikum bil jamaah, maka doa hamba-hamba aku ni tadi dalam keadaan berjemaah akan menjadikan. Kemudian alhamdulillah diberi kesempatan untuk naik ataupun kita kata duduk di atas tempat yang mulia ini untuk menyampaikan ilmu agama Allah. Baik, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir ataupun dikenali dengan Ustaz Nazri Nasir lah. Alhamdulillah. Banyak ustaz berkuliah di sebelah Selangor lah, alhamdulillah. Dan yang kalau ke arah Seremban kita ni paling jauh sekali lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Semenyih. Jadi Semenyih tu yang terakhir lah kalau di sebelah Selangor ni. Nah, kemudian tapi dah lama dah ada di Mantin. Nah, lama sangat dah sebelum Covid. 2018 ke 2019 ustaz tak ingat. Nah, dan kemudian pula ustaz alhamdulillah sebelum daripada Covid pun juga ada kuliah di Sikamat tu, Masjid Datuk Petra Lela tu. Nah, kalau tak silap ustaz lah. Masjid besar sebelah balai polis tu. Tapi lama dah. Nah, tak datang ke Negeri Sembilan ni untuk berkuliah. Dan alhamdulillah pada malam Sayyidul Ayyam, pada malam penghulu segala hari, Allah Ta'ala berikan kesempatan ustaz dengan tuan-tuan untuk kita bertemu mata. Alhamdulillah ustaz menetap di Ampang, Selangor. Dan ustaz juga berasal daripada Ampang juga. Kemudian selepas daripada ustaz habis pelajaran SPM, ustaz sambung pengajian di Politeknik Premier Shah Alam dalam bidang marketing bisnes. Ambil Politeknik Premier Shah Alam dalam kos tersebut. Habis alhamdulillah grad dengan baiknya diploma, tergerak hati untuk mengaji ataupun belajar di Madrasah Adiniyah Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Alhamdulillah. Sambung di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan lebih kurang lah, tak lama pun, dalam 8 tahun lah macam tu, 7-8 tahun. Kemudian dalam pada masa yang sama, ustaz menuntut ilmu juga di Madrasah Ar-Rahmaniyah Pekan Sik Kedah bersama dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Banyak mengaji dengan beliau lah. Antara tok guru tua yang cukup-cukup alim dalam ilmu agama. Bahkan beliaulah antara punca dan asbab yang membuka Futuhul Arifin. Hati ustaz ni terbuka untuk mengaji, antaranya dia. Sebab mengaji 3 tahun, 4 tahun pertama langsung tak faham. Tak faham. Sampai orang Kedah panggil cemuih. Orang Negeri Sembilan panggil apa? Tak ingat lah ustaz. Dah menyampah lah ustaz. Dah rasa malas dah nak mengaji dah ni. Kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, ingat lagi dalam bulan Ramadan, Nazri, hang bangun, hang semayang tahajud sungguh-sungguh, hang banyakkan zikrullah, pastikan sebelum azan subuh berkumandang. Hang buat sepanjang malam pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan buka. Saya ingat lagi kalam tersebut. Alhamdulillah. Banyak mengaji dengan beliau juga. Dan banyak masa ustaz sebelum daripada tu di Madrasah Pondok Pasir Tumbuh lah, di Kelantan sana. Kemudian alhamdulillah selepas kita katakan belajar di Kedah, belajar di Kelantan, ustaz menyambung seketika pengajian di Madrasah Darul Lughah di Pasuruan, Bangil, Surabaya, Indonesia. Ambil dalam bidang bahasa Arab di sana. Alhamdulillah sikit sebanyak bolehlah faham sikit-sikit. Apa yang orang kata perkataan-perkataan tu kan, ana, enta, wahid, isna, salasa, rabu', bolehlah sedikit sebanyak. Kalau orang bawa jemaah umrah tu, insya-Allah lah boleh berbicara dengan tok-tok Arab tu. Tapi bercakap fusahah lah. Bercakap, orang kata bercakap macam bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu pasar. Kalau bahasa Arab pasar ni tak berapa pandai sangat, dia kena bercakap latih. Kalau macam kita lah, awak nak pergi mana? Kalau tanya dengan Arab. Kalau kita mana, dia tanya macam tu, bang, nak pergi mana bang? Macam tu nada kita. Jadi alhamdulillah sikit sebanyak ustaz mengaji. Dan sekarang pun menetap juga di Ampang, alhamdulillah. Tadi datang tadi boleh tahan jam juga, alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan sampai Ampang ni semua orang tahulah. Dia punya jam tu semua orang tahu. Tu Abang Zul tanya tadi, ustaz daripada Ampang, jam mana? Boleh tahan Abang Zul. Semua orang tahu. Ada kalau sahabat-sahabat tu, ustaz kadang-kadang ada jadual di Ampang tu.
Minta tolong kalau kawan nak ganti. Biasalah kadang-kadang kita urusan last minute, ada emergency dan sebagainya. Nah, minta kawan untuk ganti di ampang tu, cukup takut lagi-lagi last minute. Saya tanya, kenapa takut sangat? Oh, janganlah Ustaz. Jam dia Ustaz, ya Allah. Kalau naik motor tak apa. Nah, kalau naik kereta, jangan buat pasal. 20 kilo je, kadang-kadang sampai 1 jam. Nah, ada kawan tu lagi, dia buat misal, dia kata, Ana ni Ustaz, kalau masuk ampang ni, ya Allah, azab sungguh. Ustaz pun tanya, azab macam mana? Bawah sikit daripada azab api neraka, dia kata. La ilaha illallah. Nah, orang tahu dah. Nah, Alhamdulillah, Ustaz dibesarkan di situ juga, dan sekarang menetap di situ juga. Mak ayah Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk di ampang. Alhamdulillah. Ustaz mempunyai 2 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan. Setakat ni baru mempunyai seorang isteri barulah. Setakat ni lah. Akan datang tak berani nak janji. Ustaz berani cakap macam tu. Berani sebab dia tak datang, betul. Kalau dia datang tak sebut ayat tu. Jadi Alhamdulillah, banyaknya Ustaz di sebelah Selangor lah banyak. Banyaknya kalau tuan-tuan ibu-ibu buka Facebook ke, buka YouTube ke, banyak di sebelah sana. Dan jadi Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak. Boleh kenal dengan orang sini, boleh datang dekat sini walaupun jauh. Jangan kita ni tadi mengeluh, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah, bahkan dicaci, dihina, dimaki. Ketika mana Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinatul Munawwarah bersama dengan puak-puak yang menunggu Nabi, kaum Ansar, kaum Muhajirin ikut Nabi. Nabi ini tadi salat dalam keadaan dicaci, dimaki, dihina. Bahkan dalam sejarah cerita, dalam sirah, dalam bab Bulughul Maram cerita, dalam hadis ada sebut, dalam Badr Tamam sirah ada sebut, waktu Nabi tengah salat, pakat-pakat puak-puak kafir Quraisy kumpulkan najis unta. Kumpul. Usaha kumpul. Kalau kita katalah, kalau zaman kita ni, di tempat kita ni, kumpul taik lembu, ngam-ngam Ustaz Nazri tengah sujud, kita baling ramai-ramai atas belakang dia. Tapi Nabi sikit pun tidak membalas apa yang diperbuat oleh puak-puak musyrikin Mekah. Bahkan Nabi doa kepada orang-orang musyrikin itu tadi untuk peluk Islam. Jadi Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala berikan kesempatan. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang nikmat ni yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita terlalu banyak. Nikmat ni satu benda yang penting, betul? Bahkan Nabi kata di akhir zaman akan ada daripada umatku, dia dapat nikmat ni tapi dia alpa, dia lalai. Terutama umat aku akhir zaman. Kita lah umat akhir zaman. Kalau tengok tanda akhir zaman ni, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, tanda kecil lah. Apa benda yang tak ada dah? Cuba bagi tahu Ustaz, apa benda yang tak ada? Nabi sebut apa? Orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Dah ada ke belum? Ada dah. Orang kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perzinaan berleluasa. Dah ada ke belum? Oi, bersepah. Minum arak secara orang kata tanpa rasa segan dan silu. Dah ada ke belum? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, orang berpakaian macam orang laki, orang laki berpakaian macam perempuan. Perempuan pakai macam laki, laki macam pakai orang perempuan. Dah ada ke belum? Ui, kalau cerita tak payahlah Ustaz. Nah, akan ada tak Nabi kata pada satu akhir zaman, orang lelaki dia taat kepada isteri dia atas jalan mungkar. Taat atas pada isteri tak ada masalah. Nah, isteri kata, bang, abang pergilah semayang jemaah tu bang. Takkanlah 5 waktu abang semayang kat rumah ni. Abang pergilah. Dia taat atas jalan baik, tak ada masalah. Nabi sebut taat kepada isteri atas jalan mungkar. Dia cukup baik dengan kawan dia. Dalam pada masa yang sama Nabi kata dia derhaka pada mak dia. Dah ada ke belum? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa ramai anak-anak kita gini. Nah, kalau kita tengok dengan isteri, baguslah taat. Taat tu atas jalan mungkar. Nah, isteri tak tutup aurat, isteri keluar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa stokin tak pakai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, isteri keluar pakai lengan pendek, tak ada apa-apa.
Tak apa, boleh. Dalam pada masa yang sama, baik tak dengan kawan dia? Tak kira lah kawan sepejabat ke, kawan memancing ke, kawan ride naik motor ke, ikutlah. Oi, best friend. Bagus. Nabi kata tak salah kita berbaik dengan kawan. Tapi kriteria ni ada 3 benda yang dalam sama. Seorang lelaki ni tadi, ni. Baik dengan isteri, taat dengan isteri atas jalan mungkar. Baik dengan kawan, baik yang teramat-amat terlajak. Dalam pada masa yang sama, Nabi kata, dia derhaka pada mak dia. Dah ada ke belum? Nabi tambah lagi antara tanda akhir zaman, dia suka jauhkan diri daripada bapak dia. Dah ada ke belum? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlambak-lambak lah. Kalau tengok tanda akhir zaman ni, waktu Ustaz masuk dalam kursus Ustaz Wadi Anwar dengan Ustaz Dusuki, masuk kursus dia, seminar dia, dia sebut 90% tanda akhir zaman kecil. Kan tanda akhir zaman ada 2 kan, besar dengan kecil, betul? Dia kata kecil itu 90% dah ada lah. 90% dah ada dah. Bagai-bagai golongan yang Nabi sebut tu dah jelas zahir di mata kita. Jadi Ustaz tak mau sebut yang tu lah. Cuma nak bahaskan kepada kita semua pada malam yang mulia ini, akan ada 2 nikmat daripada kalangan umatku di akhir zaman. Dia dapat benda tu, dia ada benda tu, dia peroleh benda tu, tetapi dia alpa, dia tertipu, dia cuai. Kalau dalam bahasa kita mudah-mudah orang moden, anak-anak muda hari ni, dia sebut kena kencing lah mudahnya. Ada 2 nikmat ni tapi tak ada berasa apa-apa. Pertama Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas as-sihhatu. Nabi kata, nikmat sihat. Nabi kata, pertama sekali nikmat sihat ni ramai tak lalai? Ramai. Kita tengok akhir zaman hari ni, bila dah berumur, bila dah pencen, baru nak datang rumah Allah. Kalau sempat, Alhamdulillah. Tapi di saat kita ada kekuatan, di saat kita Allah Ta'ala bagikan umur kita yang muda, boleh gagah mari masjid. Alah Ustaz, lambat lagi mati Ustaz. Relax. Jangan. Kalau cerita soal mati, bukan kira tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit. Saya ada seorang kawan waktu mengaji di Pondok Pasir Tumbuh, mak dia duduk dekat Teluk Panglima Garang. Ibu-ibu biasa dengar tak nama tu? Di Banting sana tu kan, Teluk Panglima Garang tu. Saya pergi ziarah tapi sebelum Covid, lama dah. Dia ni 15 tahun terlantar atas katil. Stroke lah. Sampaikan minta maaf Ustaz nak cakap dengan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kita pergi ziarah tu, anak dia tunjuk dekat belakang ni, tulang orang panggil pinggang dia tu, minta maaf bukan nak buka aib ke, nak cerita. Sampai dah berulat dah. 15 tahun tak bangun-bangun. Anak dia tu mengaji dengan saya di Pondok Pasir Tumbuh. Dia kata, Ustaz, sinilah makan, sinilah minum, atas ni lah katil ni lah berak, atas katil ni lah kencing, atas katil ni lah solat Ustaz, belaka lah Ustaz, atas katil ni Ustaz. Tak boleh bangun 15 tahun. Minta maaf ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau daripada sudut hati kita ni, kita redha tak? Ya Allah, kalau kau kata nak ambil mak aku, ambil lah. Redha ke tidak? Dah sampai berulat dekat belakang ni dah. Redha lah Ustaz. Kalau fikir satu sudut Ustaz, dah sampai berulat dekat belakang. Anak dia akan bubuh iodin. Supaya kita kata tak lebih merebak, tak lebih menanah, tak lebih berdarah. Jagalah, tapi jaga pun na'udzubillah min zalik, dah berulat, dah macam gigitan dah. Kalau Ustaz tengok lah, minta maaf lah bukan nak suruh dia meninggal dunia, tapi fikir, ya Allah, kalau macam ni lah kau ujinya ya Allah, sebaiknya ya Allah kalau kata kau nak ambil nyawa dia pun kami redha. Tapi mati ke tak mati? Tak mati pun. Tu menandakan belum ajal dia. Berapa ramai hari ni anak-anak muda tengok-tengok tiba-tiba meninggal kemalangan. Berapa ramai hari ni mati Covid? Ustaz buka blog 2 minggu lepas kalau tak silap. Seorang hamba Allah hantar. KJ maklumkan, yang Ustaz tahulah. Tak tahulah benda tu betul ke salah. Kalau salah, tuan-tuan tegur Ustaz lah. Sebab benda Facebook ni bukan boleh percaya semua. Kena tanya dulu. KJ sebut daripada Mac 2020 sampailah bulan 11 hari tu, rakyat kita sebenarnya dah mati Covid 30,000 orang dah mati. Ustaz tak tahulah betul ke tidak. Kalau salah, minta tolong betulkan.
Ustaz baca dalam satu blog artikel sahabat hantar, KJ umumkan lebih kurang 30,000 mati sebab COVID daripada PKP kita tu lah, yang teruk tu, Mac 2020 tu, sampai ke bulan lepas, bulan 11. Tak masuk mati sakit buah pinggang ke, jantung ke, kemalangan ke, tak masuk lagi. COVID saja 30,000 orang mati. Tuan-tuan pun dah tengok dah orang mati dalam tidur, orang mati dalam solat, orang mati tengah kita kata drive kereta, kemalangan, orang mati dalam keadaan masuk jatuh dalam tandas, macam-macam mati dah. Tuan-tuan tengok orang muda ada mati, orang tua ada mati. Sebab tu jangan kita kata, alah ustaz, relax dulu ustaz. Nah, lambat lagi mati, tak. Betul? Sebab semua apabila sampai masa wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sampai sahaja ajal kematian kita, 1 minit takkan terlambat, 1 minit takkan tercepat. Setengah pendapat kata 1 saat takkan tercepat, 1 saat takkan terlambat. Takkan. Nah, sebab tu tuan-tuan yang rahmati, nak mati ni bukan kena tua. Nak mati bukan kena miskin. Nak mati bukan kena sakit. Apa syarat nak mati? Syarat nak mati? Ya, betul. Syarat nak mati mesti hidup. Betul tu Haji kata. Betul. Semua yang hidup mesti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia bukan makhluk. Ada pula kata Allah Ta'ala makhluk halus pula kan. Nah, baru-baru ni dah. Wallahu alam lah. Mungkin dia tersalah. Nah, jangan kita menghukum dia. Cuma kadang-kala orang tak mengaji tu lain. Nah, kalau kita mengaji dalam bab usuluddin, kita takkan kata Allah Ta'ala makhluk. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Nah, tapi ustaz tengok orang hantam sana, hantam sini. Janganlah macam tu. Kita tak tahu hujung jatuh kita dengan hujung jatuh dia tu macam mana. Dia salah tu tegur. Macam ustaz dalam kuliah ni, kalau salah, kalau tak betul, kalau kurang tepat, habis kuliah nanti tegur lah. Tak ada masalah. Nah, cuma biar beradab lah kita duduk dalam ni. Oh, ada beberapa perkara ustaz, saya nak kongsi sikit lah ustaz. Ada tambah lagi lah ustaz. Tak ada masalah. Ni ustaz tengok, ya Allah, kafir lah kau ni, hantam sana, hantam sini. Subhanallah, ya Allah, ya Karim. Nah, kita ni kadang-kadang tengok orang daripada satu sudut. Betul lah ulama' kata, kalau hamparkan kain putih, cuba letakkan satu dakwat dekat atas hamparan putih tadi tu, agak-agak kalau panggil orang, bang, main sini sekejap bang. Abang nampak apa dekat kain putih tu? Nah, tu ustaz, dakwat tu, banyak-banyak putih tu tak nampak. Nah, nampak mana? Nampak satu titikan dakwat ataupun satu titikan kita kata pena tadi tu, pen tadi tu, menandakan satu salah orang kita boleh nampak. Sebab tu Nabi kata, apabila manusia dia mudah tertipu, pertama sekali tertipu dengan nikmat kesihatan. Nah, dah sakit-sakit, dah lemah jantung, dah teruk-teruk dah, baru nak datang masjid. Tapi alhamdulillah lah datang masjid, tapi di saat muda mana? Sehingga Nabi SAW kata, 2 golongan yang takkan menjadikan manusia papa dan miskin selama-lamanya. Ingat ni 2 golongan ni. Ustaz akan sebut 2 golongan ni takkan miskin, takkan papa selama-lama. Tengok dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur. Termasuklah ustaz nak sampaikan ni balik nanti, bagi tahu tips ni daripada Rasulullah, bagi tahu pada anak-anak kita dalam grup WhatsApp, dalam kita kata ahli qaryah kita ke, masuklah. Nah, 2 golongan takkan miskin, takkan papa sampai bila-bila, orang yang jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Takkan miskin Nabi sebut. Bagi orang perempuan, tuntutannya solat di awal waktu. Sebab orang perempuan tak dituntut berjemaah, betul? Kecuali tak menimbulkan fitnah. Okey, orang perempuan, Allah ustaz, rumah saya betul-betul sebelah surau ni ustaz, tak ada fitnah apa bendanya ustaz. Nah, saya keluar ikut pintu tu memang ada laluan dia ustaz. Nak kata kena ragut ke, nah, orang tabur fitnah, tak ada lah ustaz, tak ada masalah. Yang kedua, orang perempuan boleh datang atas arahan suami. Suami dia kata, yang kita siap ni dah pukul 6.30 dah ni, malam ni ada mengajar Ustaz Nazri datang ni, ceramah perdana ni. Nah, Ustaz Nazri datang ni, jom kita siap-siap 6.30. Tuntutan untuk datang berjemaah tadi tu bukan dituntut di situ, tapi arahan suami.
Bila jadi arahan suami, automatik dia tukar jadi wajib. Sebab apa? Suami yang mengarahkan. Pada asalnya dia tak wajib berjemaah. Nah, tak wajib untuk mendengar kuliah, kecuali memang suami dia tak boleh nak ajar, ataupun tak ada orang yang boleh kongsi ilmu dengan dia, maka dia nak datang tuntut fardu ain. Itu tak ada masalah. Nah, tapi suami dia kata, jom, siap. Nah, malam ni ada ceramah ke, ada kuliah ke, ada jemputan ke, ada majlis ilmu ke, awak siap. Ya, orang perempuan kena datang. Nah, tetapi bagi orang lelaki, Nabi sebut tidak akan apa-apa, tidak akan miskin selama-lamanya apabila dia jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Cuma nanti dulu ulama bahas, tak miskin, tak apa-apa bukan jadi kaya raya. Jangan salah faham. Bukan, Ustaz, jaga jemaah, Ustaz boleh jadi kaya lah. Bukan. Tak apa-apa, tak miskin, jangan set automatik dalam otak, ya boleh jadi kaya. Salah. Sebab tu hadis kena tengok. Bukan kita boleh tengok hadis secara zahir. Nah, apabila Nabi kata tak apa-apa, tak miskin, maksudnya rezeki itu berkat. Itu yang dimaksudkan oleh ulama. Bukan jadi kaya-kaya. Kan nanti datang pula, Ustaz, saya jaga 5 waktu, Ustaz. Tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri, Ustaz. Nah, aku tampuk kejap lagi kan. Nah, jangan kata engkau aku tak jadi haji. Ustaz, tak jadi pun macam Siti Nurhaliza, Ustaz. Nah, kaya. Bukan. Orang yang jaga berjemaah ni tadi, Nabi sebut dia tidak akan jadi apa-apa, jadi miskin, rezeki dia berkat. Rezeki pun jangan nampak duit saja. Dulu anak baca Quran pun tak mau. Dulu anak baca Iqra pun tak mau. Sekarang Allah Ta'ala bukakan pintu hati. Berkatlah rezeki tu. Dulu pergi pejabat serabut, menyampahlah aku dengan bos ni. Dulu pergi pejabat dulu, ataupun berniaga dulu, aduh, hai dia ni. Nah, member-member, staff-staff yang lain, aku menyampah. Ada je benda tu. Dulu duduk dekat tempat lain, asyik bergaduh dengan jiran. Nah, sebab berkat tu tak ada, barakah, ziyadatul khair tak ada. Tapi bila datang ke fasa 3A ni, di sebelah berdekatan Qaryah Surau An-Nur ni, Ustaz, betul lah Ustaz kata. Nah, bila jaga jemaah ni Ustaz, Allah Ta'ala campakkan berkat. Saya jumpa jiran-jiran yang baik Ustaz. Jiran yang baik ni tuan-tuan, jangan main-main Nabi kata 4 benda yang menjadikan seseorang bahagia di dunia. Tadi Ustaz sebut tu 2 tadi tu, tak apa-apa, tak miskin kan? Okey, kita letak tepi sekejap. Nak sebut jiran yang bahagia ni, Nabi sebut 4 tanda kejayaan orang dapat kebahagiaan di dunia. Pertama, dapat isteri ataupun keluarga yang soleh-soleh. Kejayaan di dunia. Nah, kejayaan yang baik di dunia. Nah, walaupun kita ni macam ni, tapi isteri kita, anak-anak kita tadi, alhamdulillah. Pertama, kejayaan di dunia. Kedua, Allah Ta'ala bagi kenderaan yang baik. Nabi sebut dah lah ni. Kita nak pergi musafir, nak balik kampung, ada jemputan orang kahwin, ada benda-benda yang kita nak buat dan sebagainya. Alhamdulillah, kenderaan kita baik. Nah, macam di zaman Nabi, Nabi guna unta. Ustaz lupa nama unta tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Nah, ada satu kenderaan Nabi guna, memang baik. Nah, orang kalau kita istilah lah, sampai satu tempat dah berpuluh-puluh ribu kilometer ataupun berpuluh ratus kilometer, unta akan duduk untuk minum air. Tapi unta Nabi SAW cukup baik. Kalau bahasa kita, enjin baik, temperature baik, aircon baik. Kalau zaman kita, tanda yang mendapat kebahagiaan di dunia, bukan akhirat, dunia. 2. Yang ketiga Nabi sebut apa? Rumah yang selesa. Tadi keluarga yang baik. Nombor 2 Ustaz kata apa? Kenderaan yang baik, kenderaan yang bagus. 3, rumah yang selesa. Bukan syarat rumah tu besar, rumah selesa, bersih. Di sini kalau kata duduk rumah flat, alhamdulillah bersih. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau pergi bahagian ruang tamu pula, pergi bilik pula teratur. Rumah kecil je Ustaz, tapi alhamdulillah benda mendapat kebahagiaan dunia. Nabi sebut 3. Dan yang keempat ni Ustaz nak sebut ni, jiran yang baik. Apabila Ustaz nak kata tadi tu. Nah, dapat jiran tetangga kita yang baik ni, satu keadaan mendapat kejayaan di dunia. Bukan benda yang mudah tuan-tuan. Nak dapat jiran baik ni, ya Allah, kadang-kadang
Ustaz tengok dalam satu video, tengah sidai baju, tak tahu dia mengamuk apa jiran sebelah dia. Selamba je dia tendang pintu pagar orang tu. Mangkuk ayun betul. Nah, tak tahulah apa benda duk bergaduh. Nah, viral. Tengah kawan tu tengah rekod tak tahu apa. Kawan tu seorang tu tengah sidai kain. Ambil hanger gantung-gantung. Dia geram. Tong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kadang-kadang kita tertengok, terlalu dan sebagainya satu video. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita katakan orang jaga salat berjemaah 5 waktu, maka dia akan mendapat kejayaan fid dunia wal akhirah. Dia akan mendapat kejayaan di atas muka bumi Allah. Jaga salat berjemaah, takkan miskin. Nah, tuan-tuan peganglah. Terutama Nabi SAW sebut salat fardu subuh berjemaah. Itu kekuatan dia. Kita azan dulu ke? Betul? Teruskan ke? Teruskan. Teruskan, kalau nak azan pun boleh. Okey, baik. Apa kita teruskan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, ulama sebut terutama subuh tadi tu. Sehingga Nabi SAW sebut dalam kitab Fadilatul A'mal, sekiranya kalian nampak ganjaran, fadilat, bonus subuh, pahala berjemaah tadi tu, hal keadaan kalian uzur di rumah, tetapi kalian boleh datang dalam keadaan merangkak, kalian akan datang dalam keadaan merangkak. Kalau nampak bonus ganjaran tu subuh berjemaah, kita buat contohlah, Allah Ta'ala ni tadi bayar dalam bentuk materialistik ataupun duit lah contoh. Nah, kita kalau kerja Petronas, bos bayar akhir tahun 4 bulan bonus gaji. Seronok ya Allah. Nah, sebulan gaji 5,000 contoh. Bulan 12 tadi tu bos bayar 20,000 bersamaan 4 bulan bonus. Seronok tak? Subhanallah. Tapi Nabi sebut dalam hadis, kalaulah nampak ganjaran subuh berjemaah, naik kereta pun tak larat. Tak mampu dah Ustaz. Naik motor pun tak mampu. Minta tolong anak tolak wheelchair pun tak ada orang boleh tolak Ustaz. Sama-sama tak sihat. Tapi satu je Ustaz, saya boleh datang mengangkat. Mengangkat saya boleh Ustaz. Nabi kata kalau nampaklah ganjaran subuh berjemaah tersebut, merangkak pun kau sanggup datang. Subhanallah. Nak nampak dalam bentuk apa tuan-tuan? Bentuk duit lah nah. Kita buat contoh lah nah, mudah-mudah sebut. Nah, lepas mayang tu, tangkat takbiratul ihram subuh 2 rakaat, bagi salam, check Maybank to you. Nah, check CIMB klik, masuk 20,000. Nah, itu tak sama. Tapi kita buat itulah amount dia. Tak payah 20,000 lah Ustaz. Nah, kita buat 1,000 je lah contoh. Semua lepas subuh berjemaah tu, wasallallahu imam doa tu, pakat-pakat check Maybank to you. Siapa CIMB klik ke, siapa bank Islam, check masing-masing. RM1,000. Masuknya tulis. Nah, sebab subuh berjemaah. Allahu Akbar. Nah, Ustaz rasalah subuh berjemaah hari-hari kita ni penuh sampai keluar tu Ustaz rasa. Nah, bukan kata penuh sampai keluar je, mak pet pun datang juga subuh berjemaah. Nah, nakkan 1,000 tadi tu. Kalau 30 hari, 30K dah. Nah, Allahumma salli ala. Tapi bukan nak gambarkan macam tu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, benda tu aku bayar dekat akhirat besok. Sebab tu jaga solat berjemaah. Nah, terutama subuh. Cuma pada tangga yang pertama, ahli qaryah ataupun yang sedang menonton live Ustaz. Nah, kalau tak boleh buat 5 waktu, ambil 1 waktu dulu. Jangan tergerak naik macam tu, jam nanti. Relax dulu. Bulan ni target. Okey, sebelum aku nak masuk tahun baru. Ni tak lama lagi azam tahun baru lagi. Kan? Apa azam tahun baru bang? Saya nak berhenti rokok Ustaz. Berhenti sungguh, berhenti beli je, bukan hisap. Nah, ibu-ibu berhenti apa? Ibu-ibu tak ada berhenti. Nah, saya yakinlah Ustaz, saya dah azam dah. Ibu-ibu azam apa? Saya nak kurus lah Ustaz. Dengar 20 tahun dulu nak kurus, tak kurus lagi. Nah, orang perempuan itu ajalah. Nah, Tok Sadok bimbang lah. Jadi nak gambarkan target. Okey, bulan Disember ni aku habis-habis pun, sibuk aku macam mana pun, aku jagalah 1 waktu berjemaah. Tak boleh subuh, mai zuhur, mai asar, mai maghrib, mai isyak. Datang. Tak boleh 5 waktu. Kadang-kadang tak sempat lah Ustaz dekat An-Nur. Okey, pergi mana berjemaah yang boleh?
Masjid mana yang boleh? Janji berjemaah. Oh, saya dah dekat pejabat tadi ustaz. Okey, tak apa. Jangan sampai dalam 5 waktu, terutama lelaki ni ustaz sebut. Kalau ibu-ibu yang mendengar, kaum muslimat yang dengar, pesan pada anak lelaki, pesan pada menantu lelaki. Sebab hari ni ramai orang tak cukup duit. Tambah-tambah musim Covid, betul? Abah, loan bah 200 dulu, bah, loan bah 300, 400, 500. Abah bulan lepas tak bayar lagi, bah, loan duit kereta tak lepas. Nabi sebut dah kan, apabila kau berada dalam perut mak kau 4 bulan, 120 hari, maksudnya jadi daripada pancutan air mani, nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kan 120 hari tu, telah ditetapkan 4 benda, betul? Jodoh, ajal maut, rezeki, qada dan qada. 4 benda ni tetap dah. Betul? Nah, ajal maut bila? Cuma boleh berubah. Nah, boleh berubah dengan doa. Nah, ajal maut dah tetap dah, sekian-sekian hari bulan. Okey? Kemudian pula jodoh, ada ke tak ada jodoh? Nah, tak semua orang ada jodoh. Boleh jadi ada orang yang tak ada jodoh sampai ke akhir hayat. Ada orang ada jodoh yang lebih. Boleh jadi kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Boleh jadi. Nah, kita tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan rezeki pada kita. Ni nak kata ni. Bah, rezeki tak adalah, bah. Aduh, adik meniaga bagian-bagian. Adik dah kerja part time dah ni, bah. Tapi bos tak bayar lah, bah. Gedebak-gedebuk. Balik bagi tahu dengan anak kita. Abah tadi dengar kuliah Ustaz Nazri. Ustaz Nazri kata bukan tak ada duit, bukan tak cukup duit. Minta maaf nah, abah nak tegur sikit nah. Minta maaf nah. Sebenarnya barakah tak ada. Keberkatan kau tu tak ada. Abah tak tengok dalam semayang berjemaah kau, 5 waktu kau ni, abah tak pernah tengok kau pergi berjemaah. Abah tak tahulah kau semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ke. Abah tak tahulah kau datang duduk rumah abah pun 3 minggu ke 2 minggu ke. Kau balik raya ke. Abah jarang tengok kau berjemaah. Tak apa berjemaah di rumah dengan anak isteri tu lain. Berjemaah ni di tempat syiar Islam dia panggil. Masjid, surau, musalla, dewan, tempat padang atau lapang. Ni dia panggil syiar Islam. Sebab apa dia panggil syiar Islam? Sebab nak masuk tak perlu minta izin. Itu dia panggil syiar Islam. Sebab tu kalau semua keliling An-Nur Fasa 3A ni, semua semayang berjemaah dekat rumah. Dekat surau kita tak ada orang berjemaah. Berdosa ke tak berdosa? Tetap berdosa juga. Sebab di syiar Islam tak ada. Di syiar ni tadi tak ada orang buat. Walaupun ustaz, saya semayang anak saya. Jiran sebelah pula saya semayang dengan anak perempuan saya. Saya pula dengan menantu saya. Saya dengan rumah saya ustaz. Nah, tapi di tempat syiar Islam, tak apa, semayang di rumah tu tetap dapat 27. Bukan tak dapat 27. Nak gugurkan fardu kifayah. Kenapa dia panggil syiar Islam? Kerana nak masuk tak payah minta izin. Nak pergi toilet tak perlu minta izin. Nak buka kepala paip tak perlu minta izin. Tapi kalau nak masuk rumah tuan-tuan, kena minta izin tak? Ustaz datang daripada Ampang ni, nak minta izin semayang berjemaah. Kena minta izin lu. Assalamualaikum Abang Zul, Ustaz nak tumpang sekejap boleh? Ustaz daripada mana Ustaz? Daripada Ampang. Ustaz tak semayang lagi ni. Nak tumpang berjemaah ni rumah Ustaz ni. Masuk Ustaz. Nak masuk Abang Zul. Abang Zul nak tumpang bilik air. Boleh. Kena minta izin. Tapi kalau datang surah An-Nur ni, nak minta izin ke masuk toilet? Mana pengurusi? Tu nombor pengurusi. Telefon dulu. Halo, Assalamualaikum pengurusi. Ustaz ni dah sampai surah An-Nur. Betul? Ustaz nak tumpang bilik air sekejap kat surau ni. Pengurusi pun tengok. Ustaz ni baru lepas habis sagam ke apa Ustaz? Ustaz dah sampai surah An-Nur tu, pergi aje lah toilet tu. Buat apa nak minta izin? Nampak? Itu beza dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jaga berjemaah. Allah Ta'ala berkatkan rezeki anak beranak kita. Bukan semata-mata duit. Dah, cukup lah. Tu Ustaz ambil, tapi dah lama dah lah. Sebelum Covid, Ustaz kuliah di Surau Al-Ikhlas, di Hospital Kuartus Ampang. Ada seorang hamba Allah tu, di atas tu bangunan tinggi, kuartus dia lah, bawah tu Surau Al-Ikhlas. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah dengar lagi Ustaz. Saya pergi kuliah banyak-banyak, saya tak pernah dengar lagi jaga jemaah ni Ustaz boleh keluarkan kita daripada sempit dan miskin.
Saya cakap terus terang lah dengan Ustaz. Duduk Ampang ni, duduk KL ni maklum lah. Di Kuala Lumpur, di Selangor, gaji suami 1,500, gaji isteri 1,500, combine berapa? 3,000, betul? Boleh mohon zakat atas jalan fakir miskin. Gaji di Selangor, kalau kata 3,000, boleh pergi pusat zakat. Assalamualaikum cik, ni payslip saya, ni payslip bini saya nak mohon zakat lah. Tengok 1,500 orang, 1,500 orang. Dia akan bagi borang zakat asnaf, fakir dan miskin. Nak cerita dengan tuan-tuan, 3,000 di Kuala Lumpur, 3,000 di Ampang, miskin gaji. Nampak? Boleh mohon zakat lah. Dapat tak dapat tu nombor 2 lah. Tapi dia akan bagi borang tadi tu, okey abang boleh si. Kita akan apply kan, kita akan submitkan borang ni. InsyaAllah kalau ada rezeki abang, Allah Ta'ala akan mudahkan. Boleh mohon. Dia kata dulu gaji saya Ustaz 7,000 duduk KL, duduk Ampang ni Ustaz. Oh rumah saya kerja. Tapi minta maaf cakap dengan Ustaz, saya tak boleh bagi duit mak ayah saya. Saya tak boleh bagi. Tak cukup. Mak ayah saya nak bagi 100 orang pun tak lepas. Tapi bila saya dengar Ustaz kata jaga jemaah ni Ustaz, ya Allah, saya buat. Bila Ustaz kata tadi tak boleh 5 waktu, pokok pangkal dalam 24 jam, dalam 24 hours, sematkan dalam diri kita orang lelaki, biar ada berjemaah. Tak kira lah surau An-Nur ke, Masjid Negeri ke, Masjid Al-Hakim ke, Masjid Al-Falah ke, ikut gilah apa benda pun. Tapi kita ni tadi boleh berjemaah 1 waktu pun. Pada tangga yang pertama, terbaik. Continue. Saya buat Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh-sungguh luar biasa Ustaz. Ustaz ingat tak beberapa minggu lepas tu Ustaz datang tempat saya. Saya tak kenal lah abang, tapi saya tahulah saya pernah pergi. Ni saya jumpa Ustaz balik. Dia telefon saya nak ajak jumpa minum. Nah, saya pun tak kenal. Kebetulan memang masa tu ada kuliah ke Ampang, berdekatan dengan Pandan Jaya tu. Kita mau pergilah jumpa dia. Saya bagian-bagian Ustaz, saya bendahari sini. Ustaz, ya Allah, betul Ustaz kata. Saya Ustaz sekarang Ustaz, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki pada saya Ustaz. Dulu saya nak cakap dengan Ustaz, rumah saya Ustaz nak tegur payah. Nah, kadang-kadang keluar rumah free hair, saya tegurlah, pakailah tudung. Nah, Allah Ta'ala ni tadi gambarkan dah dalam api neraka orang-orang yang mendedah aurat. Masih selamba je jawab Ustaz, habis abang seorang lah masuk syurga. Nah, ada je lah ayat dia Ustaz. Tapi bila saya jaga berjemaah, sungguhlah Ustaz, mudah lah nak tegur rumah Ustaz. Anak saya dulu Ustaz, Allahumma salli alaihi, nak buka Iqra pun payah. Ustaz, saya rasa nak peluk Ustaz, nak cium tangan Ustaz. Nah, tanda terima kasih tak payahlah sampai cium. Nah, tanda terima kasih cukuplah. Tapi Ustaz, betul. Benda yang Ustaz cakap ni memang real lah Ustaz. Benda tu memang jadi. Ustaz kata bukan Ustaz yang cakap. Nabi sebut, Ustaz tolong sampaikan. Tapi Ustaz ada satu benda lah Ustaz, yang paling saya tak tahu nak cakap macam mana Ustaz. Kalau boleh lah Ustaz, nah, saya rasa saya nak peluk, nak cium pipi Ustaz, nak genggam erat-erat. Terima kasih banyak-banyak. Tak payahlah bang macam tu bang. Yalah, apa benda yang abang dapat? Ustaz janji jangan marah. Nah, Ustaz janji. Apa benda yang abang dapat tu bang? Ustaz, baru-baru ni Ustaz, saya menikah seorang lagi Ustaz. La ilaha illallah. Nah, sampai macam tu berkat dia dapat. Ustaz janjilah Ustaz, Ustaz janganlah marah saya. Macam mana Ustaz tak marah? Ustaz tok guru pun seorang lagi. Abang anak murid baru dengar kuliah, Ustaz dah kahwin seorang lagi. Nah, kata berkat sungguh itulah Ustaz, berkat ya Allah Ustaz, sampai boleh kahwin 2. Nah, Allah, macam mana bang antara abang punya amalan? Tak ada apa-apa Ustaz jaga jemaah. Iyalah Ustaz ni jemaah 5 waktu pun tak berani lagi. Nah, Ustaz ni dia kata itulah. Nah, Ustaz takut bini. Dia kata aku takut bini. Nah, Ustaz jawab balik, bukan Ustaz takut bini. Bini tak pernah takut dengan Ustaz. Nah, anak katakan rezeki dia pada bahagian tu, biarlah. Tuan-tuan tak nak ke anak-anak tuan-tuan belajar Quran? Tak nak? Pandai hafiz? Rezeki lah tu. Anak tuan-tuan boleh jadi imam pada jenazah tuan-tuan besok di saat tuan-tuan meninggal. Tuan-tuan meninggal dululah contoh. Biasanya mak ayah lah kan meninggal dulu. Biasanya. Tapi bukan syarat. Ada kala anak mati dulu. Biasanya.
Tuan-tuan meninggal dulu, ibu-ibu mati, ayah-ayah mati, anak tuan-tuan yang jadi imam pada jenazah tuan-tuan. Tak seronok ke? Tu bukan rezeki ke? Rezeki ni duit je ke? Ni jangan main-main. Kita sebut, kena seimbang dunia akhirat 50-50. Kalau seimbang dunia akhirat, abang cari duit berapa jam? Abang kerja berapa jam? 8.30 pagi. Balik pukul berapa? 5.30 petang. Berapa jam situ? 8 jam, 9 jam. Kata seimbang dunia akhirat, 8 jam lah abang duduk masjid. 8 jam lah abang mengaji. 8 jam lah abang belajar fardu ain. Kalau abang kata seimbang dunia akhirat, abang kata 50-50, 50-50, tak payah. Ulama kata 50-50 tadi tu, nak kata seimbang dunia dengan akhirat, memadai di antara bainal maghrib wal isya, datang kuliah. Mungkin sebilangan kita Khamis malam Jumaat kita ada buat baca Yasin, ada setengah baca Kahfi. Tak boleh datang Khamis malam Jumaat, datang Selasa malam Rabu. Surah An-Nur ni antara tempat yang ustaz tengok aktif dalam Facebook. Minta maaf cakaplah ibu-ibu, kalaulah ahli qaryah ni tak ambil kesempatan, minta maaf cakap ibu-ibu, bukan nak kata buruk ke, paling rugi sungguhlah. Beza dengan kampung-kampung dekat pedalaman sekarang. Dulu kita nak cari ilmu pergi kampung ke pergi bandar dulu? Pergi kampung cari tok guru, betul? Cari ulama-ulama, siapa ustaz? Sekarang kalau kita pergi kampung, minta maaf cakap, minta maaf cakap. Minta maaf, bukan ustaz nak mempersendakan, kita nak cerita realiti. Adalah 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, JKK. Itu pun dah 80 tahun. 8 series, 7 series dah. Siratal labinaan, siratal labi. Nah, tapi kita yang duduk di bandar, Seremban ni bandar lah. Mana ada Seremban di kampung? Walaupun fasa Seremban 2 ke, berlambak-lambak ustaz masuk rumah tadi. Boleh katakanlah kalau kita tengoklah di saat Allah Ta'ala ujikan kita wabak Covid ni, inilah tempat yang paling terbaik kita hamparkan diri kita pada Allah. Inilah kedudukan yang paling terbaik kita dekatkan diri kita dengan Allah. Sebab tu seorang ulama Syekh Ibnu Athaillah dia sebut dalam kitab dia Tajul Urus. Dia kata apa? Nak tahu tak apa beza ujian dengan musibah? Dia duduk dalam kelas macam ni, ada orang angkat tangan anak murid. Syekh, nak tanya apa beza ujian dengan musibah? Kalau kita ujian dengan musibah sama je lah. Tak, kata Syekh. Ujian bila timpa atas satu-satu pihak, dia semakin dekat dengan Allah. Itu ujian nama dia. Kemarau datang, banjir besar datang, wabak penyakit SARS ke, Covid ke, ikutlah menatang apa pun. Ya Allah, dulu tak jaga duha, sekarang dah jaga duha. Dulu kuliah agama langsung tak nampak muka hamba Allah ni. Makin, itu ujian nama dia. Tapi kalau musibah, datang penyakit, datang wabak, datang gempa bumi, meletus gunung berapi, semakin jauh hubungan dia dengan Allah, itu musibah, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ni kita nak faham hari ni. Tuan-tuan dengan ustaz sekarang ni diuji ke ataupun dimusibahkan? Fikir masing-masing. Nah, kalau kita diuji, terbaik, alhamdulillah. Jangan putus asa. Teruskan kita bersatu hati tempat kita. Sehingga ulama kata hari ni kita duk laungkan Melayu. Islam. Betul? Kita tak salah. Nah, tetapi di mana titik permulaan umat Islam nak maju? Di mana titik permulaan umat Islam nak satu hati? Di mana titik permulaan orang kita nak baik? Ta'awanu ala birri wa taqwa. Satu hati. Ulama sebut daripada berjemaah. Tu je, tak payah cerita. Hari ni kita tengok bangsa Melayu kita, minta maaf sebut walaupun ada live. Ustaz kena cakap. Nah, kalau minta maaf lah ibu-ibu, kalau ada saudara, cuba tanya orang kita boleh ke tak beli rumah 400,000, 500,000 di bandar-bandar besar. Tak boleh beli dah. Gaji pun tak lepas. Adalah beberapa orang yang boleh beli. Nah, tapi kita tengok hari ni mana bangsa kita hari ni. Allah ditolak. Sahabat ustaz banyak beli rumah di Mantin, di Pajam. Tu dah naik dah tu. Nah, dia tolak. Belah-belah bandar tu semua minta maaf cakap dah.
Nah, tengok. Ustaz nak bagi tahu apa kepada ibu-ibu ayah-ayah sekalian? Kalau hari ni umat Islam tak satu hati, satu hatinya tu bermula daripada berjemaah, kita dalam keadaan bahaya. Kita banyak sangat bertolak ansur sehingga kita ditolak secara beransur-ansur. Kita banyak bertolak ansur. Ya, orang Melayu kita memang sami'na wa ata'na. Betul? Kalau kata hari ni lah penjarakan kita, kalau kita fikir satu sudut lah, sama tak dengan realiti dunia kat luar ini? Kedai makannya bersesak-sesaknya. Kalau baru ni minta maaf lah kita sebut di KLCC tu, hari apa? Hari Keluarga Malaysia tu, bersentuh-sentuh bau. Baru-baru ni JDT kalah dengan KL20 tu. Saja sebut tu. Nah, tengok stadium punya macam mana. Kalau nak buat satu sudut, relevan lagi tak kita punya berjemaah jarak-jarak ni? Apakah hal pula nak jemaah lagi? Rapatlah. Kalau orang kita nak lawan pemimpin, dah lama kita rapat dah. Tapi orang kita dengar tak cakap? Orang kita memang sami'na wa ata'na. Orang kita memang taat. Sebab tu orang kata orang Melayu ni terbaik. Sehingga Hang Tuah sebut dalam syair dia, takkan Melayu hilang di dunia. Kenapa Hang Tuah sebut macam tu ibu-ibu? Kenapa Hang Tuah sebut macam tu ayah-ayah? Takkan Melayu hilang di dunia. Kerana atas muka bumi, satu-satu bangsa, bila sebut bangsa tu 100% Islam, Melayu je. Di sebalik rahsia tersirat Hang Tuah nak sebut tu, yakni takkan hilang Islam di dunia. Mana ada Melayu kafir, Melayu Kristian? Zaman ni wallahualam mungkin adalah sebab dah duduk akhir zaman. Tapi kalau kita tengok Cina, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian. Tengok pula India pun sama juga. Tapi bila sebut Melayu, tak payah tanya dah lah. Nama mak siapa? Oh, bangsa Melayu. Ni anak bola lahir ni. Nama ayah? Oh, bin juga. Agama, religion? Tak payah tulis dah lah. Memang Islam dekat situ. Tak payah tanya dah. Sebab tu Hang Tuah sebut dekat situ, takkan Melayu hilang di dunia. Maksudnya apa? Bangsa Melayu kita ni gah. Bangsa Melayu kita ni kuat. Kuatnya dengan apa? Dengan Islam, dengan berjemaah. Tak maaf dah Ustaz sebut ibu-ibu, sebab hari ni yang rasa ni Ustaz dan legasi Ustaz di bawah. Mungkin zaman ayah-ayah mungkin dah tak fikir dah benda macam ni. Tapi di saat kami ni sebagai anak-anak muda ni, kami nampak jauh. Hari ni ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita nak penyatuan. Kita nak satu hatikan umat Islam. Kita asyik buat kita punya pandangan. Pandangan sini. Penduduk punya mesyuarat. JKK punya mesyuarat. Ketua kampung punya mesyuarat. Mesyuarat taman. Mesyuarat. Segala mesyuarat. Ada ketua-ketua. Tapi mana berjemaah kita? Kita nak satu hatikan penduduk, nak satu hatikan ramai-ramai. Bang, Nabi sebut dah. Abang tak boleh nak tackle hati semua orang. Tapi kalau abang seru budak-budak abang, anak buah abang, penduduk abang, orang di bawah abang, kita ni ramai-ramai ni takkan satu waktu pun tak ada jemaah. Imam kita ni Bilal terpanggil, terpekik, terlolong. Pergilah. Ada mesyuarat UMNO, ada mesyuarat PAS, ada mesyuarat PKR, ada apa. Tak ada masalah. Mungkin berbeza parti. Tetapi kita duduk di dalam naungan Islam, mailah jemaah. Sikit-sikit beza tak ada masalah. Itu memang lumrah hidup. Allah, kita dengan bini kita pun beza kadang-kadang. Betul tak? Ada satu-satu benda kita beza sikit-sikit. Benda fitrah dah beza ni. Tapi asas dia tak lari. Tapi hari ni kita nak satu hati. Kita buat mesyuarat sana sini. Berjemaah di tempat kita. Di kediaman kita. Di surau kita. Di masjid kita. Mana anak-anak bangsa kita? Kemana hari ni umat-umat Islam kita? Sebab tu Nabi kata, mudah sebut Ustaz nak bahaskan malam ni, waktu pun tak mengizinkan. Yang pertama sekali, takkan miskin, takkan papa, takkan jatuh orang ni susah bila dia jaga solat berjemaah. Tak boleh 5, ambil dulu. Bulan 12 ni ambil satu waktu. Besok selang 2-3 bulan, Ustaz rasa seronok lah Ustaz. Nah, join lah jemaah. Mari Zuhur pula. Nah, lama-lama syok lah Ustaz. Nah, seronok lah. Jomlah kita ni tadi buat apa-apa benda yang manfaat. Contoh, kita nak imarahkan lagi surau kita. Apa dia? Lepas isyak kita baca Al-Mulk, jom. Nah, Ustaz boleh baca Al-Mulk. Nabi sebut, siapa yang baca suratul Mulk,
sebelum daripada tidur, selepas daripada isyak. Nabi sebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Muslim, orang tu akan ditangguhkan seksa kubur bagi dia. Bacalah 5 minit, 6 minit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Lancar lidah. Seronoklah ustaz. Nah, sampaikan saya satu mengajar dulu masa PKP. Saya kata, tak apa, tak boleh buat tiap-tiap malam baca Al-Mulk. Ambil satu malam. Contoh yang tak ada ustaz mengajar ke. Ataupun ustaz tu memang dia ni ngam-ngam azan isyak je dia berhenti. Contoh. Nah, ambil kesempatan tadi tu, lepas bagi salam semayang isyak tu, wirid pendek sikit. Kalau boleh wirid panjang lagi baiklah. Wirid, baca Al-Mulk 30 ayat, 5 hingga 6 minit je. Tuan-tuan cuba set. Ustaz, ya Allah, betul lah Ustaz. Seronoklah Ustaz. Nampak? Allah Ta'ala bagikan kelazatan. Kalau belum buat surau kita, cuba kita buat. Nah, tak ada masalah. Biasa le minit tu. Kalau tak ada, Ustaz boleh bagi. Tak ada masalah. Berlambak kita mengajar sana. Nah, sebab kadang-kadang kita nak buat benda tu jadi rutin kita. Bila jadi rutin, kita rasa Alhamdulillah lah Ustaz, 5 minit, 6 minit, alah bukan lama pun. Maka Allah Ta'ala campakkan keberkatan dalam hidup kita. Satu. Dan yang kedua, tidak akan miskin, tidak akan papa. Dua golongan. Takkan jadi kita katakan teruk sangat, tetapi Allah Ta'ala campakkan berkat, ada duit banyak ni cukup, Alhamdulillah. Nah, tak meminta-minta, tak berhutang. Kalau berhutang pun boleh kita bayar balik. Tak ada hutang keliling pinggang. Orang yang mendoakan kedua ibu bapa dia, Nabi sebut, Allahumma gfirli wali walidayya wili jami'il muslimina wal muslimat. Orang doakan mak ayah, Nabi kata takkan miskin. Kalau mak ayah kita dah meninggal, doa cara meninggal. Ya Allah, lapangkan ruh arwah mak dan ayah aku. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebahagian daripada taman-taman syurga. Ya Allah, bla 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 bla. Ikut kita lah. Kalau mak ayah kita masih hidup, doa cara masih hidup. Ya Allah, sihatkan tubuh badannya ya Allah. Jadikan umurnya ya Allah dapat mentaati perintahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hindarkanlah ayah dan mak aku daripada wabak. Ya Allah, murahkan rezeki. Doa lah, apa cara nak doa pun. Ni kita minta maaf cakap. Doa mak ayah kita pun tak ada. Tak ada. Tak ada doa tu satu. Amin dekat mulut imam baca pun tak ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ada, diam. Keluarlah. Amin ya Allah. Amin. 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 Nabi sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang hamba aku, umat aku minta, pasti akan diperkenankan. Perkenankan tu bukan bayar macam mana kita minta tu Allah Ta'ala bayar macam tu. Perkenan dengan makna terima. Tu masuk perkenan. Boleh jadi Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik. Betul? Kita minta macam ni, tak dapat, dia ganti lebih baik. Ataupun kita minta sekarang, tapi dia tak bayar sekarang, dia bayar ke depan nanti. Kita tak tahu. Sebab tu doakan mak ayah kita jangan pernah berhenti. Doakan mak ayah kita, kerana itu kekuatan kita. Sehingga ulama kata apa, ayah-ayah yang dirahmati Allah, last hebatnya orang lelaki, ada dua golongan perempuan di belakang dia. Saya berkuliah di Masjid Al-Bukhari, khatib Jumaat, Penjara Pudu. Depan Penjara Pudu tu Masjid Tan Sri Syed Bukhari, yang Gardenia punya orang tu. Kadang-kadang jumpa Tan Sri Syed Bukhari, tanya dia, Tan Sri, macam mana boleh jadi hebat? Boleh beli tanah Bukit Bintang ni, boleh buat masjid baru ni pula, boleh gardenia segala bagai. Tak ada apa-apa Ustaz. Semua kerana orang tua saya. Ulama sebut hebatnya orang lelaki kerana dua golongan perempuan. Pertama, tak kerana ibu dia, kerana isteri dia. Ada doa daripada mereka yang dalam keadaan kita tak sedar, mereka doa pada kita. Ni orang lelaki ni. Ada depan Ustaz CEO Maybank ke, ikutlah. Nah, Petronas punya orang ke, hebat-hebat. Jangan kata sebab tuan-tuan yang punya ilmu. Jangan kata begitu. Saya lah belajar luar negara ni Ustaz, saya lah yang jadi hebat. Bohong. Ustaz, saya ni lah yang meniaga juta-juta ni Ustaz, kaya ni Ustaz. Saya sendirilah hasil usaha saya. Bohong, kata ulama. Kerana ada doa dua pendukung utama daripada belakang yang kau tak sedar. Pertama, mak engkau, ibu engkau. Yang kedua, orang rumah engkau, isteri engkau. Boleh jadi dua-dua, boleh jadi salah satu. Tanpa dua orang dunia doa ni, pendukung ni, tidak mungkin kau berjaya.
Tengok Fir'aun laknatullah sampai mengaku Tuhan. Dia hebat sebab apa? Tuan-tuan mengaji sejarah kan, ustaz-ustaz main sini banyak kan. Fir'aun hebat sebab apa? Sebab diri dia ke? Mana ada. Fir'aun hebat sebab bini dia. Bini Fir'aun ni nama Siti Asyah. Siti Asyah ni duduk dalam syurga. Fir'aun duduk dalam api neraka. Hebatnya Fir'aun sebab bini dia. Bini dia doakan suami dia. Tengok Syekh Qadir Jailani, ketua bagi segala ulama atas muka bumi Allah. Hebat dia sebab apa? Sebab mak dia. Satu hari pergi makan buah apple tu kan, yang mengalir kat sungai tu. Tiba-tiba terniat, aku ni yang makan buah apple lapar ni. Siapa punya apple ni? Aku main pakai belasah je, pergi susu lawan arus. Jumpa tuan punya kebun. Nak minta halal ni boleh tak? Nak minta halal. Kata tuan kebun, kau dah makan dia? Aku takkan bagi halal. Sudah habis, kau kena kerja dengan aku sebulan tanpa gaji. Kerja Syekh Qadir Jailani. Kerja jaga tanam. Lepas tu, tuan, dah cukup sebulan, saya nak balik. Tak boleh, aku tak halalkan lagi. Kau kerja 2 bulan. Kerja lagi taat. Sebiji apple kerja 2 bulan tanpa gaji. Dah habis cukup 2 bulan. Kata tuan punya ladang, tak boleh. 3 bulan lagi, sebulan lagi kena tambah. Amboi, kalau kita kurang asam betul. Kau aku makan sebiji sampai 3 bulan, kau suruh aku kerja smackdown. Itu kita. Syekh Qadir Jailani kerja juga. Sampai satu tahap nak balik 3 bulan, kata tuan punya ladang, tak boleh balik. Kau kena menikah dengan anak aku. Kita kalau dengar menikah, suka dah lah. Yes! Nah, tapi bapak dia jawab, anak aku perempuan ni pertama pekak. Kau kena menikah dengan anak aku, baru aku halalkan. Tu sebiji apple tu. Anak aku pekak pertama. Kau sanggup tak sanggup? Yang kedua, anak aku buta. Yang ketiga, anak aku bisu. Kita kalau kahwin dengan perempuan macam tu, taubat nasuha, aku tak mau kahwin macam tu. Pekak, buta, bisu, komplit 3. Kahwin juga ulama ni. Aku terima nikahnya bla bla bla, ringkas cerita lah. Malam pertama nak bersama lah. Yang ya bang, tadi pak mertua kata bisu, ni boleh pula bercakap. Dengar tak abang cakap ni? Kenapa pula tak dengar? Ni lah dengar lah ni. Ni berapa ni? 2. Kata buta. Kejutlah Syekh Qadir Jailani tadi. Ustaz buat contoh lah tu. Tak adalah buat 2, 3 tu. Keluar pergi jumpa pak mentua. Ayah kata anak ayah ni tadi buta, pekak, bisu. Pahal pula bila saya nak bersama dengan dia. Maksudnya saya dah bernikah, dah berkahwin. Saya tanya dia elok je. Memang betul anak aku pekak. Pertama, anak aku tak pernah dengar benda-benda maksiat. Memang anak aku buta. Anak aku tak pernah tengok benda-benda yang mendedahkan aurat. Subhanallah. Tengok. Memang anak aku bisu. Anak aku tak pernah bercakap benda-benda yang lara dan maksiat. Allahu Akbar. Bukan pekak, bisu, buta yang kita gambarkan tu tadi. Punya bahagia. Kerana apa? Kerana doa mak Syekh Qadir Jailani. Nah, Syekh Qadir Jailani ni hebat sebab mak dia itu adalah wali-wali Allah. Sebab tu 2 yang Ustaz sebutkan tadi, jangan lupa doakan pada mak dan ayah kita. Dan yang kedua bagi orang lelaki adalah jaga berjemaah. Kerana itulah kekuatan rezeki kita. Tak percaya tuan-tuan, balik sebut pada anak-anak tuan-tuan. Nah, terutama kepada yang lelaki. Kalau perempuan boleh datang disebabkan keizinan suami, lagi cantik. Nah, tapi yang nak datangnya suami. Itulah banyak manusia yang rugi. Pertama disebabkan kesihatan, Nabi kata, dan yang terakhir sekali adalah sebab masa lapang. Nah, masa yang Allah Ta'ala bagi tak manfaat. Bila dah tak ada masa besok, ni yang kita akan baca surah subuh esok. Kalau surah kita baca. Nah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam kubur Allah Ta'ala sampaikan dah. Engkau tak tahu kan apa benda kau cakap dalam kubur kan? Aku tulis dalam Quran ni. Aku sebut dalam Quran. Besok dalam kubur, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim Rabbana ya Allah absarna wa sami'na. Ya Allah, ni dalam kubur bercakap ni. Aku dah nampak, aku dah dengar, ya Allah, tolonglah. Farji'na na'mal salihan inna mungkinin. Kau tolonglah ya Allah. Aku minta sikit je masa. Ni kata ni, kelapangan waktu ni. Kau tolonglah, aku merayu sangat-sangat ni ya Allah.
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolonglah bangkit aku. Farji'na patah balik. Farji' rujuk ni patah balik. Macam kita lah dah terlajak lidah, rujuk isteri kita. Contoh dalam bab munakahat. Ataupun patah balik, rujuk. Nah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolong patah balikkan aku ya Allah. Atas dunia aku bersumpah, aku berjanji, aku akan buat amal ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan patah balik sama sekali, bahkan kau akan duduk abadan abada, selama-lama dalam negeri yang lain, dalam tempat yang lain yang dinamakan alam barzah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, khulasah Ustaz, hampir sejam kita bersiaran, hampir sejam kita berkuliah. Khulasah Ustaz dekat sini, Ustaz nak sebut pertama sekali, apa yang kita buat di atas muka bumi Allah, biarlah kita mengharap redha Allah, jangan harap redha manusia. Sebab takkan boleh kita harapkan redha manusia. Betul? Nabi kita pun Abu Jahal benci, Nabi kita pun Abu Lahab benci, Nabi kita Ubay bin Khalaf pun benci. Nabi sebaik-baik makhluk. Jibril dengan Nabi, mulia Nabi lagi. Jibril tak pernah tengok Allah Ta'ala, Nabi pernah tengok zat Allah Ta'ala malam Isra' wal Mi'raj. Nah, Nabi lagi mulia daripada segala makhluk. Pun ada orang benci. Ini kan kita cak ayam ni. Nah, buat baca imam suara kuat sangat, dia kata jangan kuat-kuat sangat. Nah Ustaz, bingit lah. Baca perlahan sangat, dia kata tak dengar, tu takbir tu tak tahu dekat mana. Ustaz baca panjang, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi, dalam hati kurang ajar betul. Kau tak tahu ke aku sakit lutut pula dah. Nah, baca pendek sangat, la ilaha illallah Ustaz. Nak baca Fatihah pun tak dan. Ada je. Nah, jadi pengurusi buat kuliah salah, tak buat kuliah salah, buat yasin salah, buat kafi salah, buat majlis selawat. Pedulikan orang. Peduli maksudnya jangan fikir kritikan orang. Bukan peduli tu abaikan pandangan masyarakat, bukan. Nah, kena ambil pandangan masyarakat tu untuk kita menambah baikan. Cuma yang benda-benda yang macam tu, hari tu buat macam ni, buat macam ni. Nah, kita memerlukan apa sumbangan, Ustaz tengok. Nah, di Facebook apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Facebook surah An-Nur. Nah, memerlukan sumbangan. Yang sedang menonton pun infak banyak-banyak. Nah, itulah bekal kita dekat akhirat. Duit yang ada sekarang ni bukan duit kita. Kalau lepas kuliah ni kita meninggal, pergi kepada faraid. Tapi duit kita yang sebenar, harta kita yang sebenar, kita infakkan di jalan Allah. Nah, ni ramai-ramai duk tengok ni, adalah lebih kurang dalam 50 orang ke dalam kuliah Ustaz yang tengok Facebook, tak tahulah berapa ramai. Nah, pakat-pakat kita infakkan, bank in kan, nombor akaun pun dah ada dah. Nah, berapa ramai lagi hari ni orang nak buat kebaikan, bantu. Kalau kita rasa kita tak mampu, tak ada masalah. Ustaz, saya duit pun tak ada Ustaz, lepas-lepas nak tekak je. Tolong viralkan apa yang surau kita tengah buat ni. Nah, sebar-sebarkan. Aku ada tengok live lah, Ustaz tu kata surau ni perlu. Tolong atas jalan tu. Nah, ni ada artikel lah ni. Oh, entah grup WhatsApp aku, family aku, dia orang nak infak ni hari tu dia orang, kita tak ada duit, kita usaha cara lain. Jadi insya-Allah, maka apa yang Allah Taala bagi pada kita, kita hanya mengharap redha Allah. Sikit-sikit bunyi daripada belakang tu biasa, Ustaz tahu. Nah, bahkan hari ni pengurusi sangat-sangat berhajat untuk datang jemaah. Nah, masa tak boleh buka, korang hentam pengurusi kau-kaunya. Nah, apa benda pengurusi lah, ni rumah Allah lah, jangan tutup lah. Nah, masa buka, batang hidung pun tak nampak. Nah, jadi ini tempat yang terbaik. Nah, ayuh ramai-ramai umat Islam, bukan kata tempat kita Seremban sahaja, satu dunia, bahkan umumnya kita katakan di Malaysia kita, sama-samalah. Nah, umat Islam kita, orang Islam kita satu hati itu tadi sembang banyak tak nak, satu hati umat Islam. Nabi sebut dah di berjemaah. Daripada berjemaah, Allah Ta'ala satukan hati kita, berkatkan hati kita, baikkan hubungan kita.
dan daripada berjemaah itulah Allah Ta'ala akan satukan hati umat-umat dan pemimpin kita. Jadi Ustaz rasa cukup dululah. InsyaAllah nanti ada rezeki nanti kita sambung lagi pada kuliah-kuliah yang mendatang. Mudah-mudahan Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di dalam kuliah Ustaz ni diberikan kesihatan yang baik oleh Allah, jauh daripada wabak COVID, jauh daripada segala varian-varian yang ada pada ketika ini. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah dimurahkan rezeki oleh Allah. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah diberikan anak yang saleh dan salehah. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah diberikan istiqamah untuk di dalam ibadat. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah dipermudahkan segala urusan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua insya-Allah, kalau kita tak ada rezeki lagi untuk berjumpa pada masa akan datang, kita yakin sangat kipas, lampu, aircon sekarang ni jadi dalil pada kita. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala ambil kita, tapi nanti satu hari kita tetap akan berjumpa juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada Ustaz. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, terambil masa ibu-ibu, ayah-ayah ni yang agak lama sikit ni, sebab teruja sangat sampai di Seremban ni tadi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, istiqamah berada pada jalan yang terbaik atas landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala jaga kita fi dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.